Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan kita melafazkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita berkenaan dengan himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis-hadis tersebut bertemakan kepada amal-amal yang membawa seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini merupakan siri penutup, siri yang terakhir untuk kita mempelajari hadis-hadis di dalam buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita banyak keberkatan. Allah memberikan kita rahmat. Allah memberikan kita hidayatul taufiq. Allah membimbing kita untuk kita mengamalkan amal-amal yang kita belajar, sehinggalah kepada pagi ini hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada amal yang ke-61. Amal 61, kalau sesiapa yang memiliki buku, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka pada muka surat nombor 128 sehinggalah huraian dia sehinggalah muka surat 133. Ini adalah amal yang berkaitan dengan manusia yang betul-betul dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam tajuk tersebut ditulis tentang ada 4 amal. Tapi 4 amal ni dia berada dalam satu hadis, yang mana amal ni sebenarnya dia akan pergi kepada tawakal. Jadi dekat dalam buku itu ditulis iaitu dia kata mengubati diri sendiri, ataupun kalau siapa ada buku ditulis dekat situ telah diterjemahkan orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Maksudnya orang-orang yang tidak diminta untuk dia dijampi. Dia tak minta kepada orang lain untuk orang lain menjampi dia. Tidak mempercayai ramalan. Maksudnya dia tidak mempercayai sebarang perbuatan khurafat, kesialan, seperti peng shui ke sebagainya. Lepas tu pula tidak meminta diubati dengan besi panas. Yang ini yang kita letak kalau dalam nota tu, saya letak dia buat tajuk mengubati diri sendiri. Dia tidak minta kepada orang lain untuk dia diubati dengan besi yang panas.
dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Sebenarnya ketiga-tiga amalan tersebut, mengubati diri sendiri, tidak minta orang menjampi dia, tidak percaya ramalan, sebenarnya dia di bawah amal tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca hadis yang berkaitan dengan amal 61 ini, ada satu saja hadis yang berada pada buku ini yang berkaitan dengan amal ini, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sebenarnya ia datang daripada sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin." Ada 70,000 dari umatku yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Daripada perkataan awal tu, kita dah jumpa tentang masuknya ke dalam syurga. Masuk syurga tanpa hisap. Ada 70,000 orang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka tu ya Rasulullah yang boleh masuk syurga tanpa hisab yang berjumlah 70,000 tersebut? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzi la yastarquna." Mereka itu adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ruqyah ni dia macam perubatan Islam. Kalau zaman sekarang dia panggil perubatan Islam lah. Maksudnya dia tidak minta orang lain jampi dia. Ya, maksudnya dia tawakal. Maksudnya yang akan ubat. Maksudnya orang yang kena penyakit ni, macam contoh dia, kadang-kadang kita jumpa kan orang kena sihir kan. Kadang-kadang minta orang panggil ustaz tolong jampikan, cari orang boleh jampi. Tapi orang yang ni, dia jenis, dia tahu benda tu datang dari Allah, maka dia memang, sebab kalau dia minta orang lain bantu dia ada kaitan tentang kekurangan macam dari sudut tawakal dia. Tawakal tu maksudnya apabila dia ada seolah ada sedikit pergantungan pada manusia tu. Okay, apabila minta tolong orang, dia sudah ada kepercayaan pada orang tu. Tapi yang manusia ni, yang pertama ni, kata para ulama, dia memang dia tawakal, maksudnya yang akan ubat dia adalah Allah. Sebab yang bawa penyakit tu Allah, maka yang akan menyembuh juga adalah Allah. Jadi sebab tu dia tak minta untuk orang lain meruqyah dia. Ada ulama hadis mengatakan bahawa hadis ni yang tak minta ruqyah ni dimaksudkan juga, ada mengatakan mereka tidak menggunakan ruqyah yang salah, yang ada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita baca pada hadis ni, nanti dekat hujung dia, ini jenis orang yang manusia yang dia tawakal kepada Allah. Dia memang, yang akan ubat tu dia tahu, ini yang datangkan tu Allah, maka yang akan menyembuhkan juga tu adalah Allah. Okay. Yang kedua adalah wala yatatayyaruna, iaitu mereka yang tidak percaya kepada ramalan. Yatatayyaru ni dia ada kaitan dengan meramal siang. Meramal kesialan. Nak tahu untung ke tak untung, sial ke tak siang, malang tak malang. Kalau zaman dulu mereka menggunakan macam mereka menggunakan perbuatan melepaskan burung. Kalau siapa ada buku, tetap boleh lihat huraian dia muka surat 131. Kalau di zaman dahulu mereka nak tahu, oh hari ni bagus tak keluar, maka mereka akan ambil burung, mereka akan lepaskan. Kalau mereka tengok burung tu terbang sebelah kanan, oh hari ni ada untung ni. Mereka akan meramal dengan burung yang mereka lepaskan. Kalau burung itu
Dia pergi ke sebelah kiri, mereka rasa, oh tak boleh ni, hari ni ada kesialan ni. Dia berpegang kepada itu. Maknanya perbuatan-perbuatan yang khurafat lah. Maksudnya dia tidak percaya, maksudnya dia tak percaya bahawa adanya sial itu, melainkan ia semua pada Allah lah. Dia tak percaya tentang contohnya, oh ada burung masuk rumah dia ke, oh ni ada petanda baik ni, oh ni ada petanda buruk ni. Tak. Contohnya dengar burung gagak tu bunyi tu. Ni sekian-sekian contoh. Dia tak percaya kepada ramalan yang berbentuk kesialan, malang dan sebagainya. Yang ketiga, wala yaktawuna. Dia tidak meminta untuk diubati dengan besi yang panas. Dia kalau zaman dulu ni dia ubati besi yang panas ni, maksudnya dia besi, dia letak pada tubuh badan tu, so berbesi tu dia panas. Kadang-kadang boleh dia besi panas ni sebenarnya tidak dilarang. Ada di zaman Nabi SAW, dia digunakan. Kalau siapa ada buku, dia boleh tengok muka surat 130, dia boleh baca tentang menggunakan besi panas, dia panggil al-kay. Dia panggil al-kayu. Sebenarnya benda itu, perkara itu dia dibenarkan. Tapi dia tak minta manusia itu untuk ubati dia macam tu. Maksudnya dia tawakal kepada Allah. Lepas tu yang last kali, dia macam keseluruhan kepada 3 amalan ni, Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Hanya kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Mereka ni sebenarnya bertawakal, bergantung, harap pada Allah. Maksudnya dia, ada manusia ni dia memang pegang kuat bahawa ialah Allah yang bawa datang sesuatu masalah, maka ia akan angkat masalah itu adalah Allah. Ni jenis orang yang betul-betul tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ni dia panggil tawakal yang betul-betul sempurna. Sedikit pun dia tidak ada mengharapkan pada orang lain. Ni dia panggil orang yang kuat tawakalnya. Maka ini di antara amal nombor 61 yang dapat memasuki dalam syurga Allah tanpa hisab. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita pergi kepada amal nombor 62. Amal nombor 62 adalah amalan yang berkaitan dengan percakapan. Lepas tu kita perlu dengar cakap siang pandang-pandang kan. Apa maksud dia? Amalan nombor 62 ini adalah kalimah, ucapan, perkataan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok hadis yang dirujuk dalam buku, tuan-tuan boleh lihat pada muka surat nombor 133. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba, innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia ni berbicara, bertutur dengan kalimah yang Allah redha, la yalqiya laha balan, padahal dia tidak memikirkan kalimah itu sebelumnya. Maksudnya seorang lelaki ni dia bercakap dengan satu kalimah, yang kalimah tu dia tak tahu penghujungnya bawa kepada apa. Tapi kalimah yang disebut tu sebenarnya Allah suka, Allah redha. Lalu apa yang Allah beri kepada dia? Yarfa'uhullahu biha darajatin. Lalu Allah mengangkat darjatnya dengan sebab kalimah tersebut. Mengangkat darjatnya ini, dia merujuk kepada darjat itu apabila berada dalam syurga, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Ini menunjukkan bahawa syurga ini dia ada perbezaan darjat. Jadi ada manusia darjatnya akan diangkat.
Darjat dia diangkat hanya dengan sebab dia bercakap yang kalimah yang keluar daripada lidahnya, daripada mulutnya itu adalah kalimah ya Allah redha, ya Allah suka. Tapi ada sebaliknya kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bi kalimati min sakhitallahi. Dan ada seorang hamba yang dia bercakap dengan kalimah yang Allah murka. Sedangkan dia tak fikir pun tentang kalimah itu. Dia tak tahu kalimah ni kesan dia bawa kepada apa. Tapi kalimah yang dia sebut tu adalah kalimah yang Allah Ta'ala tidak suka, Allah Ta'ala tidak redha. Maka Allah Ta'ala buat apa kepadanya? Allah Ta'ala yahwi biha fi jahannam. Lalu Allah menjerumuskan dia ke dalam neraka Jahannam dengan sebab kalimah tersebut. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maknanya hadis yang kita baca ni adalah hadis yang menyebutkan tentang hadis menyebutkan tentang apa? Menjaga lidah sebenarnya daripada berkata-kata dengan perkataan yang Allah tidak suka. Sebab tu ada kala kalau kita tak mampu nak cakap benda yang baik, kita tak mampu nak cakap benda-benda yang Allah suka, lebih baik kita diam. Daripada kita bercakap banyak, yang kadang-kadang kita bercakap banyak tu kita tak perasan pun, kita tak tahu pun kita kata itu kadang-kadang ia adalah dosa. Jadi apabila perkataan, maksud hadis dia menunjukkan hanya dengan perkataan boleh bawa seorang itu masuk syurga, darjatnya tinggi, dan hanya dengan sebab perkataan juga seorang itu boleh jatuh darjatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi pengajaran dia apa? Jagalah kata-kata, jaga perkataan. Hati-hati nak berkata sesuatu. Okay. Kita pergi kepada amal nombor 63. Kalau tengok dalam buku 62, dalam poster kata 62 amalan, tapi kenapa ada sampai amal nombor 63? Okey. Kita telah sebutkan pada peringkat mukaddimah dulu. Buku ni sebenarnya dia ada cetakan yang baru. Buku ni kan kalau habis satu, contohnya cetakan kali pertama dicetak 2,000 naskah contoh kan. Lepas tu buku tu habis stok. Lepas tu nak cetak yang kali kedua. So cetakan kali kedua tu biasanya penulis dia akan ambil peluang untuk baiki mana-mana yang salah pada cetakan pertama kan. Ataupun dia nak buat pertambahan maklumat. Jadi buku yang asal-asal cetakan pertama dia memang 62 amalan saja. Tapi apabila ada cetakan yang baru, kan ada penambahan maklumat. Tetapi yang cover tu dia tak ubah. Dia tak ubah tukar jadi 60 lebih. Dia masih pakai cover buku itu, kitab itu 62. Sebab tu tajuk buku tu 62. Cover dia, cover buku tu. Tapi sebenarnya amal tu sebenarnya lebih daripada 62. Dia penulis buku ni dia ada buat penambahan sampai ditambah lagi beberapa amal sampai jadi 66 yang kita akan baca sebentar lagi. Okay? So kena faham dekat situ. Kenapa tajuk buku 62? Kenapa dalam buku itu amalnya sampai 66? Baik. Amal ke-63 yang dinukilkan oleh penulis kitab ini, 63 ni amalnya adalah berbentuk orang yang merendah diri. Orang kaya tapi dia merendah diri. Merendah diri dari sudut apa? Dari sudut berpakaian. Jadi kita rujuk dalam hadis Nabi SAW. Peluangnya bagi siapa-siapa yang boleh pakai baju dengan cantik, dia boleh pakai pakaian yang sangat mewah. Okay, kita tengok hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi dalam buku muka surat 134 sehingga muka surat 135. Sabda Nabi SAW. Yang hadis yang kita nak rujuk ini, perawi dia
dari sahabat namanya Muaz bin Anas Al-Juhani. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang meninggalkan pakaian, man taraka libasa, dia meninggalkan pakaian ni, maksudnya pakaian dekat sini pakaian apa? Pakaian yang mewah, pakaian yang mahal. Okey? Tawaddu'an lillahi, dengan sebab dia tawaddu'. Tawaddu' tu maksudnya dia merendah diri. Tapi merendah diri dia tu ada sebab. Sebab apa? Lillahi, kerana Allah. Kerana Allah ni maksudnya apa? Bukanlah dia tinggalkan pakaian yang mewah itu kerana bukan kerana dia nak tunjuk diri dia ni, oh merendah diri hajah tu. Dia tu kaya tau. Datin tu, ya Allah. Kan? Tapi tengok dia pakai baju biasa-biasa je. Bukan pakai baju yang biasa-biasa sahaja, ikut standard orang tempat dia tu. Bukan dia tinggal tu kerana sebab nak puji. Bukan sebab dia nak dia ada sebab dunia lain, tak. Tapi dia buat betul-betul kerana Allah. Maka orang yang macam ni, Nabi SAW bersabda, wahwa yaqdiru alaihi, dia mampu untuk memakai pakaian yang mewah, tapi dia pakai yang biasa-biasa saja kerana dia merendah diri kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan beri fadilah apa kepada dia? Maka pada hari kiamat nanti, da'ahu Allahu yawmal qiyamah, maka nanti di hari akhirat dia akan dipanggil ala ru'usil khalaiqi, dia akan dipanggil di hadapan makhluk-makhluk Allah. Jadi panggil di hadapan sekalian ramai manusia di hari akhirat itu, kemudian dia dijemput oleh Allah hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani ma syaa yalbasuha, sehingga dia dipersilakan, dia diberikan pilihan oleh Allah untuk dia memilih perhiasan. Perhiasan ni, perhiasan syurga ni ada banyaklah. Gelang, pakaian. Tapi kita tak jumpa perkataan syurga di sini. Tapi pada perkataan perhiasan iman tadi tu, perhiasan iman tu maknanya perhiasan yang Allah beri kepada orang-orang yang beriman. Walaupun kita tak jumpa jelas sebut tentang masuk syurga, tapi pada perkataan perhiasan iman ni merujuk kepada orang yang beriman, yang mana mereka ini kalau masuk syurga, salah satu nikmat syurga, dia akan dapat perhiasan-perhiasan dalam syurga lah. Jadi dia dipanggil nanti di hari akhirat, dia diberi pilihan. Engkau pilihlah mana pakaian iman. Itu pakaian perhiasan orang-orang yang beriman yang dia inginkan untuk pakai. Hadis riwayat Imam Tirmizi. So hadis ni peluang. Contoh kan, kalau kita mampu berpakaian yang cantik, tapi standard kampung kita balik kampung, ataupun kita pergi ke mana-mana, kalau macam merendah diri dari sudut berpakaian, tapi dia tinggal tu kerana Allah, bukan sebab perkara yang lain. Jelas tentang amal nombor 63. Kita pergi kepada amalan nombor 64. Amalan nombor 64 ni tidak menyakiti jiran. Ini pun ada peluang. Masya Allah. Buat baik pada jiran, tidak menyakiti jiran. Tidak menyakiti jiran ni perkara yang sangat besar, boleh berpunca daripada lidah juga. Okay, kita tengok 64. Dalil dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita ada satu hari ada seorang lelaki dia jumpa Nabi SAW, dia cerita dekat Nabi.
Dia kata, dia cerita pada Nabi SAW, dia kata ada seorang perempuan ni, fulanah ni maksudnya merujuk kepada seseorang perempuan, kan? Dia ni salat dia banyak, puasa dia banyak, puasa, sedekah dia pun banyak. Tapi, tetapi dia ada masalah lain. Apa dia? Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia solat dia kuat solat, kuat puasa, kuat dia bersedekah. Tapi dia telah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maksudnya dengan lidah dia. Dia dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, kuat solat, kuat puasa, kuat sedekah. Tapi kalau dengan manusia, dengan jiran-jiran, ya Allah, sakit hati jiran ni apabila dengar dia berkata-kata. Maka Nabi kata apa tentang perempuan itu? Nabi kata, hiya finnar. Nabi kata dia akan masuk neraka. Tuan-tuan, hadis ni berat ni. Kan? Ingat, sebab tu hadis ni memberitahu kepada kita bahawa kita ni hidup dekat dunia, jangan kita abaikan orang di sekeliling kita. Terutama jiran-jiran kita. Maka janganlah kita menyakiti jiran kita, khususnya dengan lidah kita. Kita buat amal banyak mana sekalipun, tapi kalau jiran-jiran sakit hati dengan kita, maka Nabi kata dia boleh masuk neraka. Lepas tu pula, dicerita kepada Nabi pula ada perempuan yang lain pula. Dia ni puasa dia taklah banyak sangat. Sedekah dia pun sikit je. Dia pun buat solat taklah banyak sangat solat sunat macam perempuan yang pertama tadi. Lepas tu perempuan ni pula kalau dia sedekah, dia kata tasaddaqu bil athwari minal aqti. Maksudnya dia kalau dia sedekah ni sikit je, hanya dengan sepotong keju yang beku dia sedekah, itu pun hanya sepotong keju saja. Tapi dalam masa yang sama, dia ni walaupun ibadat dia dengan Allah tak banyak, wala tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dia ni tak sakiti hati jiran dia dengan lidahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya fil jannah. Dia itu akan berada di dalam syurga. Hadis riwayat Ahmad. Rupa-rupanya, jiran-jiran yang ada di sekeliling kita ni sebenarnya adalah jalan rupanya kita nak masuk syurga. Kita belajar ni, kita ambil lah peluang. Kalau kita menyenangkan jiran kita, jiran-jiran suka dengan kita, kita menjaga tutur kata kita. Walaupun amal kita, kalau kita baca dekat sini sembahyang, taklah banyak mana. Solat-solat sunat dia, sedekah dia pun sikit je. Lepas tu, hanya dengan puasa pun tak banyak. Senang dengan kita, maka kita berpeluang masuk syurga. Inilah rahmat Allah. Allah beri kepada kita. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Tapi kalau kita kuat solat, buat pula puasa, sedekah pun banyak, dengan jiran-jiran pun bagus, lagilah besar kelebihan dia. Tentulah kalau dia masuk syurga, bahkan darjatnya akan lagi tinggi. Dia dengan Allah Ta'ala pun bagus, dengan manusia lain pun dia bagus, khususnya jiran, lagi darjatnya sangat besar. Jadi hati-hati kita dengan jiran. Kita bimbang, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, na'udzubillah, disebabkan lidah kita. Zaman sekarang orang mungkin tak cakap dengan lidah, tapi dia meluahkan dengan perkataan. Kalau ada guru-guru WhatsApp tu dengan jiran-jiran, janganlah. Jangan sebab mengata jiran, bongkar keaiban jiran sehingga sakiti hati jiran, jangan fitnah jiran kita, jangan. Itu kita kena belajar adab-adab dalam berjiran macam mana. Kita bimbang nanti di akhirat Allah Ta'ala hisap kita pasal jiran. Kita lepas isu-isu lain, tapi dalam bab jiran, kita sangkut. Jadi kena belajar tentang apakah hak-hak jiran yang perlu
kita tunaikan. Jadi jaga lidah daripada menyakiti jiran. Kita terus kepada hadis yang amalan ke-65. Ini ada kaitan tentang menguruskan jenazah. Hadis ni, kita tengok dulu hadis yang berkaitan. Dalam buku ni dinukilkan 2 hadis. Okey, hadis pertama datangnya daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah." Sesiapa yang dia memandikan mayat, kemudian dia menutupi mayat itu, maka dosanya akan diampunkan sebanyak 40 kali. Maksud yang pertama, sekejap ya, internet saya macam kurang bagus ni sekejap. Okay. Maksud yang pertama, memang ini sebenarnya dikaitkan dengan yang paling asas sekali, memang menguruskan jenazah lah. Sebab kita tahu kan, hak kita dengan seorang Islam yang lain adalah menguruskan jenazah orang Islam yang meninggal. Jadi apabila menguruskan jenazah, salah satunya adalah memandikan jenazah seorang Islam. Maknanya dia telah menunaikan kewajipan memandikan, menguruskan jenazah tu. Dalam masa yang sama, kalau ada mana-mana keaiban pada jenazah, dia tutup. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَلَّهُ مِنْ سُدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. Dan sesiapa yang dia mengkafani mayat, maka pada hari kiamat nanti, Allah akan memberi pula pakaian kepada dia, tapi dia dapat pakaian syurga, iaitu dari sutera yang halus dan sutera yang tebal. Allah beri dia 2 jenis sutera. Sutera halus, sutera tebal. Maksudnya dia masuk syurga lah. Sebab dia takkan dapat pakaian syurga kalau dia tak masuk syurga. Allah beri. Sebab apa? Ketika dia hidup, dia selalu mengkafankan jenazah. Maka Allah Ta'ala akan pula memberikan dia pakaian kepada jenazah tersebut, kepada yang menguruskan jenazah tadi. Lepas tu Nabi kata, sesiapa yang menggali kubur pula, wa man hafara li mayyitin, siapa yang menggali kubur, fa ajannahu fihi, kemudian dia memasukkan jenazah tu ke dalamnya, maka Allah memberikan dia ganjaran sama rumah yang diperuntukkan baginya Okey, saya sambung semula sekejap ya. Line saya agak kurang baik. Okey, kita sambung. Nampak ya? Okey. Lepas tu mengkafankan jenazah dan membuatkan rumah untuk jenazah. Jenazah ni kan dia perlukan rumah. Rumah dia apa tu? Tanah kubur. Dia gali kubur tersebut untuk si mati ini, maka dia ada akhirat. Allah pun akan buat satu rumah untuk penggali kubur tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan, hadis ni dia beri peluang kepada siapa menguruskan jenazah. Sebab tu kalau kita ada ruang untuk pegang jawatan kuasa menguruskan jenazah, ambillah peluang. Jangan kita kata fardu kifayah je lah, ada dah orang buat, tak apalah. Tapi kalau kita ada peluangnya untuk memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, dapat peluang menggali kubur khususnya kan, bagi orang lelaki khususnya, maka ambillah peluang. Sebab itu kelebihan yang Allah beri kepada orang yang menguruskan jenazahnya, jenazah seseorang. Okey, hadis yang kedua ni hadis sama juga macam yang pertama tadi, cuma Nabi ada sebut
ada beza sikit. Nabi kata man ghassala mayyitan fasatarahu. Siapa yang memandikan mayat kemudian menutupi mayat itu, maka Allah akan menutupi si pemandi tadi dari dosa. Dan siapa yang mengafaninya, maka Allah akan memberikan dia pakaian daripada sutra halus. Hadis ni kategori hadis hasan, riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dia sama seperti hadis nombor hadis yang kita telah baca pada yang pertama tadi. Ya, jadi moga-moga ambillah manfaat. Walaupun dah ada pengurusan, tapi kalau kita kalau kita ada peluang kan memandikan jenazah di hospital, kadang-kadang tak ada siapa nak buat, maka kita ambillah peluang, buat kerana Allah Ta'ala akan beri kita jalan ke syurga. Baik, kita terus kepada amal yang terakhir sekali, 66. Nak habis dah. Tapi amal 66 ni dia ada banyak hadis. Okey, kita tengok. 66 ni dia tidak disebut tentang apa amal itu secara khusus, tapi dia di bawah tajuk buat memiliki sifat-sifat yang terpuji. Jadi dalam buku ni, penulis ni dia bawa banyak hadis. Kalau tuan-tuan siapa yang ada buku, dia boleh tengok muka surat 137 sampai muka surat nombor 100 sampai muka surat 144. Tuan-tuan akan jumpa ada lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 hadis yang dikumpulkan oleh penulis kitab ni. Tapi untuk nota ni, saya akan bacakan 3 hadis sahaja yang ada dalam nota yang saya nyatakan, yang saya kongsi di nota ini. Okey, kita tengok. Hadis yang pertama, muka surat 137 bagi siapa yang ada buku. Sabda Nabi SAW. Hadis ini datangnya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi SAW pernah mengatakan, Nabi kata, idmanu li sittan min anfusikum. Nabi kata, berilah kepada aku jaminan pada 6 perkara. Yang 6 perkara ini ia ada pada diri kamu. Adman lakumul jannah, nescaya aku jamin untuknya syurga. Maksudnya hadis tu apa? Maksudnya Nabi SAW mengatakan bahawa siapa yang dia boleh buat 6 perkara ni, maksudnya dia janji, dia jamin bahawa dia boleh buat 6 perkara ni, Nabi kata, aku jamin untuknya dia akan dapat syurga pada 6 perkara yang dia, kalau seorang tu boleh buat. Itu maksud hadis tu. Apa dia? Nabi kata, yang pertama, usduqu idza haddathtum. Yang pertama, siapa yang dia boleh amalkan dengan berkata benar ketika berbicara. Maksudnya jujurlah ketika dia berkata-kata. Yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Dia menunaikan janji apabila dia ada janji. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Dia tunaikan amanah apabila dia mempunyai amanah. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Dia menjaga kemaluannya, maksudnya dia tidak melakukan perbuatan zina. Yang keempat, waghuddu absarakum. Dia menundukkan pandangan matanya, maksudnya dijaga matanya daripada melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Yang keenam, wakufu aidiakum. Dia mencegah tangan-tangan kamu. Maksudnya Nabi kata, kalau kamu boleh cegah tangan kamu daripada melakukan perbuatan yang haram lah. Gunakan tangan untuk seksa orang ke, pukul orang ke, gunakan tangan ni untuk maksiat kepada Allah. Siapa yang boleh jamin 6 perkara ni, kata Nabi, aku akan jamin untuknya itu syurga. Hadis ni riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir.
para ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hasan ni maksudnya hadis tu bawah sikit daripada standard hadis sahih. Tapi hadis tu masih lagi kuat, boleh diguna pakai. Okey, dapat 6 perkara tu. Maksudnya ada banyak amal tu. Sebab itu pada amal 66 tu dia tak sebut spesifik amal apa. Tapi ini adalah amal-amal orang yang mulia lah. Jujur dalam bercakap, tunai janji, tunai amanah, jaga kehormatan diri, jaga mata dan jaga tangan daripada melakukan dosa. Okey. Kita baca pada hadis yang kedua. Tapi hadis kedua ni saya ambil pada hadis nombor 5. Hadis nombor sekejap. Bukan hadis nombor 5 ni, sekejap. Dah habis ya? Oh, saya tertinggal satu lagi hadis sebenarnya. Sebenarnya saya tak apa. Okey, tak apa. Kita pergi pada hadis nombor 5 terus. Okey, hadis nombor 5. Siapa yang ada buku hadis nombor 5 ni, sebenarnya saya tertinggal, saya terpadam ada satu hadis. Sebenarnya ada 3 tapi tak apa. Okey, begini. Kita tinggalkan dulu hadis nombor 5 ni sekejap. Saya nak bacakan ada hadis nombor 4 sebenarnya. Tapi saya pun tak perasan macam mana hadis tu boleh tak ada dalam nota. Mungkin saya terpadam kot. Okey, begini. Siapa yang ada buku, dia boleh tengok muka surat 139 sampai muka surat nombor 140 yang hadis yang di bawah tu. Okay. Yang ni siapa yang ada buku ya. Siapa yang ada buku muka surat 139 tu ada 2 hadis pada muka surat 139 tu. Tapi hadis yang kedua tu kalau kita catat dia adalah hadis yang keempat lah bagi keseluruhan hadis pada amal nombor 66. Okey, saya bacakan hadis tu lah. Okey, catat ya bagi siapa tak ada buku. Saya pun tidak pasti, wallahu alam. Okey, saya terpadam ke. Okey, begini. Hadis ni sebenarnya penting sebab hadis ni dia menjawab kepada hadis nombor 1. Sebab hadis nombor 1 tu macam nak kena buat 6 perkara kan. Sebab Nabi kata siapa yang boleh jamin dia buat 6 perkara. Maknanya kalau dia boleh buat 6 perkara ni baru Nabi jamin untuknya syurga. Adakah begitu maksud hadisnya? Tapi kalau kita baca pada hadis nombor 4 muka surat 139 tu, tapi tak apa, saya akan bacakan hadisnya yang mana Nabi SAW pernah bersabda, yang riwayat hadis namanya Muaz bin Jabal. Yang mana Muaz bin Jabal ni dia pernah kata, dia kata Rasulullah SAW bersabda macam ni. Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepada kami 5 perkara. Nabi janji pada siapa-siapa yang boleh buat 5 perkara, ada 5 perkara, tapi 5 perkara ni kata Muaz bin Jabal, sesiapa yang buat 1 sahaja dari 5. Maksudnya ada 5 perkara Nabi janji. Janji apa? Janji berkaitan dengan syurga lah. Tapi dalam hadis tu Nabi ada spesifik lagi. Nabi kata man fa'ala wahidatan minhunna. Dia tapi pada 5 perkara, tapi kalau dia buat 1 saja daripadanya pun dah dapat. Maka Nabi SAW akan menjamin dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya jamin dia boleh dapat syurga tu. Garanti. Nabi garanti dia akan dapat syurga tu. Ada 5 amal, tapi kalau dia buat salah satu pun dah dapat. Jadi hadis keempat ni, dia bagi jawapan kepada hadis pertama yang kita baca tadi. Maksudnya kalau kita ada salah satu sifat yang terpuji, yang kita boleh amal kepada 6 amal yang kita baca sebentar tadi tu, maka sebenarnya pun kita boleh masuk syurga. Tapi kalau kita boleh buat ke-6 tu lagi baik. Maka hadis keempat ni, apa dia yang 5 perkara tu? Kalau buat salah satu, Nabi jamin syurga untuknya. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang menziarahi orang sakit.
Ada orang sakit dia ziarah, ataupun dia keluar menghantar jenazah. Ada jenazah meninggal, dia hantar sampai ke tanah kubur. Yang kedua. Yang ketiga, ataupun dia keluar berperang di jalan Allah. Yang keempat, ataupun dia pergi, saya tengok ada tak ada nota tu. Sebab saya, mungkin saya terpadam kot. Tak maaf Oh, betul lah saya terpadam lah tu. Okey. Yang keempat, dia pergi menzarahi mana-mana penguasa dengan niat untuk menghormati penguasa tu atau memuliakan. Ini rupanya, tuan-tuan dan puan ya, kalau ada YB di tempat kita kan, kalau kita ada peluang pergi ziarah dia, pergilah ziarah dia. Dengan niat apa? Dengan niat kita menghormati dia sebab dia wakil rakyat tempat kita, dia adalah penguasa kita. Kita pergi boleh ziarah. Kalau kita boleh ada ruang, kita boleh pergi melawat, jumpa dengan sultan kita kan. Siapa-siapa? Sebab dalam hadis itu disebut penguasa Muslim. Tapi dengan niat dia menghormati penguasa Muslim tu ataupun nak muliakan penguasa Muslim tu kerana Allah. Dan yang kelima, dia berada diam dalam rumahnya. Rupa-rupanya tak keluar rumah ni pun dapat peluang masuk syurga. Kenapa tak keluar rumah ni dapat pahala masuk syurga? Nabi kata dia berada diam di rumahnya sehingga orang lain selamat dari kejahatannya ataupun dia terselamat dari kejahatan mereka. Dalam hadis riwayat lain, maksud dia macam ni. Hadis riwayat mengatakan dia duduk dekat rumah menyebabkan dia tak ada peluang untuk dia bicara keburukan orang lain. Dia tak menyakiti orang lain. Yang keenam ni. Maksudnya duduk rumah, kita tak keluar rumah. Sebab apabila kita keluar rumah, jumpa kawan-kawan, jumpa dengan orang lain, mungkin akan berlaku kepada kita melakukan dosa pada berkata-kata. Mungkin kita buka aib orang ke, mungkin kita cerita pasal orang lain ke, kan? Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, kita mungkin tak ada orang yang untuk kita bersembang, kita bercakap. Yang boleh menyebabkan, pertama, kita sendiri tu tak buat dosa terhadap orang lain dan kita juga terselamat daripada dosa orang lain buat kena pada kita. Itu amalan yang keenam. Jadi MCO ni peluang ni berada di dalam rumah. Itu moga-moga Allah beri kita nikmat syurga. Dengan kita tak boleh lah. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan, lepak dengan kawan-kawan. Kadang-kadang apabila kita jumpa orang ni, kan, bersembang ni, kadang-kadang dia tak perasan. Kita telah buka aib orang. Ataupun kita tak buka aib orang, tapi kita dengar orang cerita kaiban orang. Buat perkara-perkara yang sia-sia menyebabkan kita berdosa. Jadi berdiam diri dalam rumah, tidak ke mana-mana pun, Allah Ta'ala beri peluang untuk masuk syurga. Itulah hadis yang saya nak nyatakan. Tapi bagaimana boleh tak ada dalam nota ni? Wallahu Ta'ala, mungkin saya terpadam. Okey, kita baca hadis yang kelima. Dalam buku, dia muka surat nombor 140 sampai muka surat nombor 142. Okey, hadis nombor 40 ni, hadis yang kelima dia menarik. Hadis ni kata Abu Zar kata, dia pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang bawa masuk ke dalam syurga. Dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa amal yang boleh bawa masuk ke syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, hendaklah dia beriman kepada Allah. Nabi kata nak masuk syurga kena beriman. Lepas tu Abu Zar ni, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau beriman tu betul, tapi kan kalau ada iman, kita perlu buktikan iman tu. Maka kita kan kena buat beramal. Kita perlu beramal. Maknanya Abu Zar ni dia bertanya kepada Nabi bahawasanya
Kalau iman tu saja, maksudnya kalau hanya ada iman tapi tak ada amal macam mana? Bukankah iman tu perlu ada amal? Maka Nabi SAW menjawab, nak ke syurga ini, kata Nabi, hendaklah dia memberikan sedikit rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis ni dia, terjemahan kan? Okey. Hendaklah dia berikan sedikit rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maknanya Nabi kata, okey, lepas ada iman, lepas tu dia perlu ada amal. Antara amal soleh dia berikan rezeki dia, kongsi kepada orang lain. Abu Zar tanya lagi, kalau orang tu dia tak ada apa-apa nak beri ke orang lain, Nabi jawab, hendaklah dia berkata yang baik-baik dengan lidahnya. Nabi kata, yaqulu ma'rufan bilisani. Kalau dia tak ada apa, kalau dia tak ada harta nak bagi pada orang lain, maka dia jaga perkataan dia. Dia berkata yang baik-baik dengan lidahnya. Lepas tu Abu Zar tanya lagi, kalau dia bisu pula, dia tak boleh cakap dengan baik sebab dia bisu kan? So macam mana dia nak bercakap yang baik sebab dia tak boleh nak bercakap? Maka Nabi SAW menjawab. Nabi kata, fayu'inu maghluban. Hendaklah dia menolong orang yang lemah. Walaupun dia bisu, dia boleh cakap yang baik, tapi dia boleh tolong orang yang susah, orang yang lemah. Abu Zar tanya lagi soalan. Abu Zar tanya, kalau dia tu sendiri adalah orang yang lemah dan tak berdaya, fa in kana dhaifan la qudrata lahu. Dia tanya Nabi lah. Tapi Nabi layan je Abu Zar ni. Abu Zar tanya. Sebab Abu Zar tanya kan, dia tanya betul-betul, dia tanya. Tapi kalau dia sendiri pun orang yang lemah, dia pun tak berdaya untuk tolong orang lain, macam mana? Maka Nabi kata, hendaklah dia memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Dia gajikan orang ke. Maka Abu Zar kata, macam mana kalau dia sendiri tak ada kerja? Abu Zar berkata kan. Tapi waktu yang Abu Zar tanya yang last tu, Nabi tak jawab. Cuma Abu Zar kata, dia kata apa? Dia kata dia kata dalam hadis tu, dia kata faltafata ilayya. Nabi SAW menoleh kepadaku. Dan Nabi berkata, jika engkau tidak ingin mensiakan kebaikan pada sahabatmu itu. Maksud dia, pada lelaki tadi itulah yang Nabi kata, yang Nabi bagi contoh tadi, kalau dia tak boleh infakkan harta dia jagalah lidah dia. Kalau dia tak mampu juga untuk berkata-kata, dia tolong orang lain tadi. Nabi kata, kalau dia tak boleh buat apa dah, maka hendaklah dia tidak menyakiti orang lain. Maksudnya Nabi sebut tentang banyak amal-amal yang boleh bawa orang masuk ke syurga. Lepas satu-satu, sebab kan mula-mula soalan tu tanya pasal masuk syurga. Kemudian Abu Zar kata apa? Abu Zar ni, dia tak tanya dah. Tapi dia cakap, dia kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inna hadhihi kalimatan, dia kata, taisirin. Dia kata, nasihat engkau beri ni adalah nasihat yang sederhana. Maksudnya nasihat yang lengkap, mudah. Lalu Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata, wallazi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ni Nabi nak bagi penegasan ni. Nabi kata, ma min abdin. Tidaklah ada mana-mana seorang hamba. Ya'malu bi khoslatin minha. Yang dia mengerjakan salah satu daripada sifat tersebut. Tapi dengan syarat apa? Yuridu biha ma indallah. Dengan syarat dia mengharapkan balasan dari Allah. Maksudnya dia buat tu ikhlaskan Allah. Dia nak harapkan ganjaran dari Allah je. Bukan sebab untuk pujian. Dia buat salah satu daripada yang Nabi sebut tadi tu. Maka apa yang Allah buat pada dia?
illa akhadhat biyadihi yaumal qiyamah, melainkan amal itu nanti akan meraih tangannya pada hari kiamat hatta tudkhilahul jannah, sehingga memasukkan ia ke dalam syurga. Maksud dia, Nabi kata siapa-siapa yang dia boleh buat salah satu amal yang Nabi sebut tadi itu, tapi dia buat kerana Allah, dia buat semata-mata nak harapkan balasan dari Allah, maka amal tu nanti akan tarik tangan dia, bawa masuk dia ke dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tapi kalau kita boleh buat semua tadi, lagi baik. Lagi tinggilah darjatnya dalam syurga. Tapi kalau dia boleh buat salah satu saja daripadanya, maka Nabi kata, Nabi menegaskan amal tu akan tarik dia masuk ke dalam syurga. Itulah hadis yang kelima. Okey. Kalau siapa ada buku, saya nak bacakan hadis lain. Okey, siapa ada buku, kalau tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 138, ni hadis yang kedua. Yang ini pasal Abu Bakar. Abu Bakar ni, dia satu hari dia buat amal, banyak amal dia. Kalau siapa ada buku, dia tengok muka surat 138 tu, yang pernah Nabi SAW bersabda macam ni. Yang ni saya bacakan ya, tuan-tuan catat. Yang mana Abu Bakar ni, satu hari Nabi pernah tanya, siapa antara kamu yang puasa hari ni? Abu Bakar jawab, saya. Lepas tu Nabi tanya lagi, siapa hari ni yang dia ada hantar jenazah ke tanah perkuburan? Abu Bakar kata apa? Ana, saya. Nabi tanya lagi, siapa di antara kamu ini pada hari ini dia memberi makan kepada orang miskin? Abu Bakar jawab apa? Saya. Nabi tanya lagi, siapa di kalangan kamu hari ini yang ada menziarah orang sakit? Abu Bakar jawab, saya. Maksudnya, Abu Bakar Siddiq ni, orang yang suka buat kebaikan, sampaikan Nabi tanya amal-amal tersebut, dia buat pada hari itu. Dia puasa, dia hantar jenazah, dia memberikan orang miskin makanan, dia pergi menziarah orang sakit. Lepas tu apa sabda Nabi SAW? Nabi kata majtama'na fi mri'in, tidaklah seseorang yang melakukan perbuatan ini illa dakhalal jannah, melainkan ia akan masuk syurga. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, apa yang kita belajar tu pada amal nombor 66 ni, maksudnya banyak amal-amal soleh yang kalau kita lakukan kerana Allah, Allah boleh masukkan kita ke dalam syurganya. Maka tamatlah hadis-hadis yang kita baca pada pagi ini. Maka habislah buku 62 amal-amal soleh. Hadis-hadis lain tu tuan-tuan boleh bacalah, sebab hadis tu mudah saja untuk kita faham. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus salihat. Maka selesailah buku 60 amalan pembuka pintu syurga yang telah kita mulakan sebelum masuknya bulan Ramadan yang lalu, yang kita telah lalui beberapa siri setiap pertemuan pada hari Sabtu. Maka tamatlah buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Ada soalan? Ada pertanyaan tak? Sekejap saya tengok. Terputus ke apa ni? Oh ada, saya ada kan? Wujudlah, ingatkan saya tak ada. Okey. Kalau begitu habis. Jadi khatam kita khatam. Baik. Jadi saya dengan ini sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pembimbing, saya memohon ampun dan maaf atas kekurangan, kelemahan sepanjang saya menyampaikan ilmu-ilmu Allah Ta'ala ini. Kalau ada yang saya sebut tak faham, ada yang satu yang kurang jelas, kita masih lagi, tuan-tuan masih lagi boleh bertanya soalan ya, walaupun tidak secara langsung.
tuan-tuan masih lagi boleh bertanya soalan. Lepas tu kalau ada mana-mana yang tanya soalan, saya tak mampu nak jawab ataupun saya terlambat jawab. Kadang-kadang saya tak sempat juga nak jawab. Kadang-kadang saya baca tapi tak sempat nak balas. Saya minta maaf ya. Bukan kerana saya tak layan soalan dan sebagainya, tapi kadang-kadang nak jawab tu saya tak boleh jawab terus. Menyebabkan kadang-kadang mungkin ada yang terkecil hati ke, mungkin rasa terfikir ustaz ni tak layan dia ke. Saya minta maaf banyak-banyak ya. Kalau ada mana-mana soalan yang ditanya saya tak dapat jawab dengan cepat ataupun kadang-kadang saya memang tertinggal. Itu memang kelemahan diri saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sepanjang saya membimbing, menyampaikan ilmu Allah Ta'ala ini, amal-amal yang bawa ke syurga ini, kalau kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah selepas Aidilfitri nanti, kita akan mencari mungkin kepada kitab-kitab yang lain yang boleh kita baca untuk kita menambahkan amal-amal soleh kita. Ataupun kalau tuan-tuan ada cadangan kitab-kitab yang bagus untuk kita belajar, boleh juga dicadangkan untuk kita semua mengambil manfaat. Kita mohon rahmat dari Allah, minta pertolongan dari Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberi kita bimbingan untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar pada amal-amal yang boleh bawa masuk ke dalam syurga. Jadi sampaikan kepada orang lain maklumat ini, dan nota yang saya kongsikan pada tuan-tuan, nota penuh ya. Kalau tengok dalam slide tu lebih kurang 347 slide tu, saya izinkan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk menyebarkan PDF nota yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua dapat manfaat. Semoga saya dapat melakukan amal soleh, amal jariah, dari sudut amal menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Harta tak banyak untuk wakaf, harta tak banyak untuk sedekah, tetapi kita dapat menyumbang dari sudut ilmu yang bermanfaat, kita dapat menyumbang dari sudut tenaga. Jadi tuan-tuan dan perempuan pun boleh dapat manfaat pada ilmu yang berfaedah. Cara dia mungkin kita boleh tulis semula apa yang kita belajar sepanjang pertemuan kita ini, kongsi balik pada orang lain, masukkan di media sosial, FB ke, Twitter ke, apa ke, kongsikan. Oh, ni amalan masuk syurga. Boleh juga. Ataupun tuan-tuan boleh beri buku pada orang lain, ataupun tuan-tuan boleh hebahkan nota ini. Moga-moga kita semua dapat manfaat. Kita dapat buat amal kebaikan dan semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan kita diberi rahmat yang banyak oleh Allah sehingga memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Jadi saya sudahi pengisian ini dengan dengan kita sama-sama kita mohon keampunan Allah, kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Pada masanya, illallazi, melainkan orang-orang yang amanu, yang dia beriman, wa amilus solihat, dia mengerjakan amal-amal yang soleh, wa tawassaw bil haqq, dia berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawassaw bil sabr, dia berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada pertemuan yang lain, pada bab yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala usaha amal-amal soleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Meneruskan ibadat ibadat di bulan Ramadan. Siapa yang ada kesempatan boleh ikuti pengisian pada petang ini 2.30 untuk mempelajari nama-nama surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Jadi saya mengundur diri. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan di lain waktu. Semoga kita sentiasa berada
dalam bertemunya kita kerana Allah, berpisah kita itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dah ni dah. Ustaz dah. Terima kasih Ustaz.